Tapi disebabkan dia ni memang sombong, dia memang tak nak terima Islam, kan. Dia bahkan dia selalu mendengar, kan, ayat Quran, kan. Tapi yelah, sebab dia sombong dan dia tak nak lepaskan jawatan dia sebagai pembesar Quraisy dan sebagainya. So dia pun tak terima Islam lah. Sampailah ke akhir hayat dia dan dia dibunuh, dan dia menjadi orang kafir lah. Dia bunuh. So insyaAllah, seperti yang dijanjikan lah, insyaAllah hari ni akan disampaikan sharing lah tentang perang Badar, insyaAllah. Sekejap Okay. So sebelum tu nak perkenalkan diri dulu lah. Mungkin tak kenal ke tak apa, nak perkenalkan diri. Nama diberi Wan Irfan Afifi bin Muhammad Khair. So sekarang ni belajar di UIA Gombak, Universiti Islam Antarabangsa Gombak, dalam kos Usul Dunia Perniagaan Agama. Alhamdulillah sebelum ni dapat SEM 1 dapat di Inggeris. Alhamdulillah. Dan insyaAllah kita akan teruskan lah dengan sharing kita tentang Perang Badar. Okay. So insyaAllah ni setakat perkongsian je lah, and kalau ada siapa-siapa yang nak share pun boleh juga, dan kalau ada tersalah boleh kita betulkan sama-sama lah, untuk kita sama-sama belajar dan sama-sama mengambil iktibar daripada Perang Badar, insyaAllah. Okay. So A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah kitabil aziz ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma ba'd. So alhamdulillah, dan kita dapat berkumpul lah, yang mana dalam majlis-majlis yang mana majlis yang diredai Allah SWT, dan bersyukur juga sebab kita dalam bulan Ramadan dan kita dapat mendengar perkongsian tentang perkongsian yang menambah ilmu dan menambah iman, insyaAllah. Semoga kita dapat manfaat bersama. Okay, so saya akan teruskan dengan perkongsian tentang Perang Badar. Okay. So nak tanya dulu lah, nak tanya nanti jawab dekat chat box je, kan. So Perang Badar ni dia tadi ada yang jawab kan 17 Ramadan kan. Okay. So nak tanya pula, dia start ataupun dia berlaku pada tahun berapa? Tahun berapa Hijrah? Siapa boleh jawab? Alright, ada yang jawab 3. Yang lain-lain ada 2 Hijrah. Tak ingat. Kedua. Lagi-lagi ada lagi? Alright, 2. Okay. So jawapan yang paling tepat adalah 2 Hijrah. Okay. So tahniah kepada yang berjaya, kan. Mungkin dia dah baca sebelum ni ataupun dia dah memang ingat lah pasal Perang Badar ni, kan. Sebab perang ni adalah perang pertama kan dalam Islam. So nak ceritalah secara ringkas tentang Perang Badar ni, yang mana Perang Badar ni misi asal dia adalah bukanlah untuk perang sebenarnya, kan. Tapi Rasulullah menghantar para sahabat, kan, untuk pergi siasat kan, pergi mengintip untuk menyekat kafilah dagang. Kafilah dagang Abu Sufyan. Yang Abu Sufyan ni dia pergi ke Syam, kan, untuk dia ni pergi menjual barang-barang orang Islam, dan dia ambil keuntungan dan nak balik ke Mekah, kan. So dalam pada tu tiba-tiba, kan, Abu Sufyan ni tahulah yang Rasulullah ni pergi hantar orang untuk mengintip, kan. So dia pun hantar bantuan. Dia minta seorang utusan untuk hantar bantuan, kan. So sampai utusan tu pergi ke Mekah. So bila dah sampai utusan tu ke Mekah, dan lepas tu siap-siap lah musyrikin Quraisy ni
keluar untuk dia kan pergi menyelamatkan kafilah dagang ni kan. Tapi actually sebenarnya laluan yang digunakan oleh apa tu Abu Sufyan ni adalah laluan lain, laluan yang tak biasa digunakan lah. So dia guna laluan yang lain yang bukan biasa kafilah dagang ni guna kan. So lepas lah kan, dah lepas lah dia orang ni daripada orang Islam kan. Tapi kan, disebabkan keangkuhan kan, disebabkan Abu Jahal ni dia rasa dia hebat kan, orang musyrikin rasa dia hebat, so dia pun terus juga nak berperang kan. So dia dah bawa dah 1,000 orang bala tentera untuk pergi ke nak pergi serang, nak pergi berlawan dengan Rasulullah SAW. Tapi Rasulullah bukanlah taktik dia untuk nak berperang sebenarnya. Tapi Rasulullah ambil cara yang paling mudah kan, dan cara yang paling proaktif dengan apa? Dengan buat mesyuarat kan. Buat mesyuarat dengan para sahabat kan. Orang Ansar dengan orang Muhajirin lah kan. Kita tahu yang Muhajirin ni adalah orang-orang Mekah yang mana dia berhijrah ke Madinah. Dan orang Ansar adalah golongan orang Islam yang terdiri pada dua Bani yang kita tahu kan, Bani Khazraj dengan Bani Aus kan. Tu ada dua kelompok paling besar yang dekat Madinah, yang mana dia orang ni masuk Islam dan menolong orang Islam, so dipanggil Ansar. So back kepada cerita tadi kan, Rasulullah pun bermesyuarat dan dapat kata putus yang mana kita akan keluar jugalah untuk berperang kan. Dan time ni juga turunlah ayat tentang perang yang mana dibolehkan perang untuk melawan orang musyrikin Quraisy. Okay. So biasa kita dengar kan yang Rasulullah keluar dengan 313 orang atau 314 orang untuk keluar pergi berperang dan melawan 1,000 orang kan. Dan ramai mungkin tahu kan pasal bilangan ni, tapi tak tahu spesifik kan siapa yang pergi berkuda, siapa yang naik, siapa yang berjalan kaki dan sebagainya. So saya akan terangkan juga okay. So cuba imagine kan, kita fikir, kita bayangkan yang kita ada kat tempat Rasulullah SAW kan. Okay. So musyrikin Quraisy ni dia ada 1,000 orang kan, tapi 600 orang adalah berbaju perisai kan. Cuba kita bayangkan dia berbaju perisai yang memang lengkap yang memang sedia untuk perang, dan ada 100 ekor kan, kuda yang berbaju perisai juga kan. Kuda sendiri pun berbaju perisai. Okay. Lepas tu ni tak termasuk dengan berjalan kaki dan 700 ekor unta kan. Kita tengok ramai gila lah, ramai 1,000 orang kan. Lepas tu bukan setakat tu dia bawa lagi penyanyi perempuan dengan memukul gendang. Dan memang khas untuk menyanyi dan mengutuk orang Islam. Boleh bayang macam mana kan Rasulullah kan, 313 orang boleh melawan 1,000 orang dengan kutukan lagi, dengan ada nyanyian lagi. Yang mana memang kalau kita ada keimanan yang kuat, memang kita akan down lah. So back kepada orang Muslim pula, orang Muslimin 313 orang. 313 orang ni diorang ni bergila-gila dalam kumpulan kecil naik unta. Bayangkan kalau dari Madinah nak ke Badar tu lebih kurang 150 ke 155 km macam tu lebih kurang. Diorang ni diorang berjalan lepas tu naik unta, berjalan lepas tu naik unta. Diorang bergila-gila. Bukan macam orang Quraisy tu, orang kafir Quraisy tu yang memang diorang dah siap dah ada naik unta dan naik kuda. So bayangkan betapa struggle Rasulullah SAW dan para sahabat dulu untuk nak menangkan Islam. Dan sebelum perang Rasulullah ada mesyuarat dengan orang Ansar dengan Muhajirin. Lepas tu dia tanya, kamu lebih kurang macam ni kamu dah sedia untuk perang ke, macam tu lah. Actually diorang pada awalnya diorang bukanlah untuk berperang, tapi diorang just nak untuk dapatkan barang dagangan tu Tapi lepas tu bila bincang balik, dia tanya balik, rupanya diorang Rasulullah nak diorang ni untuk pergi berperang untuk menegakkan syiar Islam
Lepas tu ada seorang sahabat ni, dia kata kami akan berperang bersama kamu, dan kami tidak akan menjadi seperti Bani Israel yang mengatakan pergilah kamu berdua kan. Yang mana Bani Israel ni kita tahu kan tentang Nabi Musa kan. Dan ada dalam ayat Quran juga yang dia kata pergilah kamu dan Tuhan kamu, iaitu Allah, pergilah berperang. Sebenarnya kami ni tak akan berperang bersama kamu, tapi kami hanya akan bersama orang yang duduk. Yang maksudnya tak pergi berperang. Tapi pada sahabat Rasulullah ini lain. Dia cakap kami tak akan menjadi seperti Bani Israel, tapi kami akan pergi berperang bersama kamu, menegakkan kalimah Allah SWT. Dan bila kita tengok kan, bila kita bayang balik kan, 1,000 orang melawan 313 kan, secara logiknya of course kan, 1,000 orang akan menang. Tapi nanti kita akan tengok kan, macam mana Rasulullah ni kan, dengan strategi perang dia dan dengan faktor keimanan kan, boleh menang. Okay. So diorang ni bergeraklah ke Badar kan, dan Badar ni sebenarnya adalah satu tempat yang ada perigi atau telaga. Dan Rasulullah SAW yang pilih sendiri tempat ni. Dan ada sahabat yang mencadangkan kepada Rasulullah SAW untuk terus dapatkan tempat strategik yang mana kalau kita ni biasa kalau perang orang dulu, dia memang akan cari tempat yang sumber air supaya diorang ni dapat conquer tempat tu, dan secara tak langsung boleh sekat bekalan-bekalan lain daripada masuk, ataupun secara logiknya bila dapat conquer sumber air tu, insyaAllah boleh menang macam tu lah, lebih kurang. Okay, itu yang pertama kan, strategi Rasulullah, yang mana sumber air ni dicadangkan oleh Al-Hubab bin Al-Munzir. Mungkin ada orang yang pernah dengar sahabat ni, ataupun mungkin tak pernah dengar kan. Tu strategi pertama Rasulullah SAW, yang mana dia ni baginda mencari kan, tempat yang strategik yang dicadangkan oleh orang yang biasa-biasa je, bukanlah yang ada pangkat dan sebagainya kan. Tu yang pertama. So yang kedua, selepas diorang ni dah sampai, dah ada dekat Badar ni, Rasulullah terus proaktif bertindak, terus bina kemah, terus persiapkan segala-galanya untuk menghadapi perang. So Rasulullah bina satu kemah, bina satu kemah belakang barisan tentera Islam. Rasulullah duduk dalam tu lah, dan dijaga oleh para sahabat yang nama Sa'ad, yang memang setia jaga sebagai guard kat depan kemah tu. Okay. Itu yang kedua, yang mana Rasulullah ni proaktif dan bertindak. Dan sebelum perang ni, ni cerita sebelum perang Rasulullah bermunajat kepada Allah SWT. Dan Rasulullah memang panjang munajat Rasulullah SAW, sampaikan ada para sahabat yang berkata cukuplah Rasulullah SAW, cukuplah bersujud, dah tuan. Sebab sebelum ni Rasulullah memang tak pernah lama-lama dalam bersujud dan memunajat, sebab ini adalah satu perang yang mana perang ni akan menentukan sama ada Islam ni akan terus hidup ataupun akan mati Sebab bila perang tercetus antara yang golongan yang kecil dengan yang besar, so kita tend untuk tengok golongan yang besar ni akan menang, golongan yang sikit ni bila kalah, so akan kalah itulah dia berperang Badar Dan Abu Bakar yang kata kepada Rasulullah, cukuplah, sungguhnya Allah melaksanakan janjinya. Jadi yang ketiga adalah kita berharap kepada Allah SWT, yang mana dalam hidup ni kita perlu tahu dan kita perlu ingat sentiasa bahawa usaha kita ni bukanlah 100% akan menjamin kita punya kejayaan akan datang. Boleh jadi kita punya usaha ni hanyalah sedikit je, tak sampai 100% ataupun tak sampai 1%, tapi Allah yang menjaminkan, yang Allah yang memberi kita kemenangan. So itulah kita yang perlu take note, dan kita perlu rasa rendah diri dan kita perlu bersyukur terhadap kemenangan ataupun kejayaan yang kita dapat dalam hidup kita ni. Dan yang keempat yang mana strategi yang keempat adalah bermusyarat dalam menentukan keputusan besar.
So ni cerita selepas perang, yang mana kalau kita tahu kan, Islam menang lah kan. Semua orang tahu Islam menang waktu perang Badar ni, dan orang kafir Quraisy kalah kan. Dan ada pada sahabat tanya kan tentang soal tawanan Badar kan. Setiap kali perang kan mesti ada tawanan lah. Tawanan ni orang yang kita berjaya tangkap lah kan, yang dia ni tak terbunuh tapi kita berjaya tangkap kan. So Rasulullah para sahabat tanya Rasulullah SAW kan, apa patut kita buat dengan tawanan ni kan. Lepas tu Umar mencadangkan baik kita bunuh je kan. Tapi ada lagi seorang sahabat Abu Bakar, dia um, dia meminta dia cakap kepada Rasulullah, why not kita tebus bagi diorang ni, tebus diri diorang kan, untuk diorang ni bebaskan diri macam tu. So Rasulullah menerima pendapat Abu Bakar yang mana lebih baik lah, lebih logik lah macam tu. Itu yang keempat. So apa yang nak dikaitkan dengan apa yang ibrah ataupun apa yang kita boleh ambil daripada kisah perang Badar ni, banyak actually. Okay. So saya tak teruskan dengan ibrah, tapi saya nak cerita lagi tentang perang Badar ni. Okay. Dan keputusan dia yang kita tahu Islam menang. Dan nak tanya lah kepada yang mendengar ni. Okay. So Islam menang. Dan mesti ada yang terbunuh, betul tak? So nak tanya, cuba teka berapa orang musyrikin Quraisy yang terbunuh dalam perang ni? Hingga puluh-puluh lah. Okay, 70. Yang lain? Yang lainnya ada ke? 90, 80, 50. Tak tahu. Okay, senang, tak tahu. Right, 70. Okay. Ada lagi tak? Sebelum nak bagi tahu jawapan dia. 100, 70. Alright. Okay, so right, 70. Okay. So jawapannya adalah 70. So itu je lah jawapan dia, 70. Okay. Tanya kepada yang Jay jawab. Dan tak maaf kepada yang jawab 100, yang jawab 50 semua tu. Okay, tak apa, nanti boleh baca lagi sirah ni kan. Dia panjang lagi cerita dia kan. Tapi kalau nak cerita kalau sekarang ni nak 1 jam memang tak cukup nak cerita panjang kan. Okay, tu 70 orang musyrik. Dan yang kita tahu tokoh Quraisy kan, yang bongkak, yang angkuh kan, Abu Jahal pun terbunuh juga dalam perang ni. Yang mana dia dibunuh oleh kanak-kanak dan yang ikut serta berperang. Dan ini menunjukkan kan, kepada kita bahawa kita punya jawatan ataupun kita punya kedudukan tak menjamin kita ni akan memang akan sentiasa berada di tempat yang selesa maksudnya kalau kita ni tak depend on Allah kalau kita ni memang jauh daripada Allah SWT kita memang akan ditimpa sesuatu yang mana nak uzur zalik yang kita tak nak jadi macam tu yang mana kita tengok Abu Jahal yang mana Abu Jahal ni sebenarnya nama dia adalah Abul Hakam yang dipanggil oleh orang yang bijak tapi disebabkan dia tak nak terima Islam so Rasulullah menggelar dia Abu Jahal yang mana dia actually pandai je dan dia tahu je Islam ni benar, tapi disebabkan dia ni memang sombong, dia memang tak nak terima Islam dia bahkan dia selalu mendengar ayat Quran tapi yelah sebab dia sombong dan dia tak nak lepaskan jawatan dia sebagai pembesar Quraisy dan sebagainya. So dia pun tak terima Islam sampailah ke akhir hayat dia dan dia dibunuh dan dia menjadi orang kafir dia bunuh. Okay. So itulah tentang orang musyrik. Dan nak tanya pula kalau orang beriman orang muslimin berapa orang yang terbunuh? Tadi orang kafir kan? Okay, so ni orang 14 Islam.
30. Okay, 14. 17. 14. 14. Lagi. Takkan 14 je. Bukan ke lebih ramai lagi? Ada lagi tak? Jawapan lain. 90. Okay. 20. Okay. 33. Uish. 33. Ada lagi ke? Alright. Okay. Okay. So, kan. Tanya kepada yang menjawab. So, jawapannya adalah 14 orang je. Tak sampai puluh-puluh pun. Tak sampai puluh-puluh, tak sampai 20 pun. Okay. Tu antara Muhajirin dan Ansar lah. Kan. Yang mana sikit lah jumlah yang terkorban. Kan. Dan diorang ni digelar syahid lah. Syahid di Medan Badar. So, orang Islam ni kan, kalau kita tengok, kan, beza lah orang Islam dulu dengan orang sekarang. Yang mana orang Islam yang dulu dia memang semangat lah untuk pergi berperang kan, untuk nak pergi berjihad dan sebagainya kan. Tapi kita tengok balik, kita relatekan balik, kita tengok perbandingan antara kita dengan orang Islam zaman dulu. Yang mana kita ni kadang-kadang takut dan kita ni tak rasa value lah tentang Islam kan. Yang selalu kan kita dengar tentang perang, tentang perjuangan Rasulullah SAW dan para sahabat kan. Tapi kan, saya nak sama-sama lah, kita ni menghayati balik sejarah dan kita kaji balik sejarah dan kita kena mensyukuri lah kan, terhadap apa yang Rasulullah SAW dan para sahabat buat kan. Yang mana susah lah sebenarnya untuk buat. Yang susah lah untuk kita ni nak cari orang-orang yang seperti pada sahabat SAW yang memang semangat untuk nak memperjuangkan Islam. Yang mana Rasulullah ada bersabda yang umat aku ni akan ditimpa dengan satu penyakit lah. Satu penyakit yang dinamakan Al-Wahan. Al-Wahan ni adalah penyakit yang ceritakan dunia dan takutkan mati. Beza dengan orang terdahulu yang mana memang diorang semangat untuk perjuangkan Islam dan tak ada alasan untuk nak berikan kepada Rasulullah SAW, tapi terus dia berjuang dan memang gila-gila lah semangat dan berkobar-kobar untuk nak memperjuangkan untuk menegakkan syariat Islam. Jadi saya nak sama-sama lah kita ni ada mindset mana kita ni nak memperjuangkan Islam. Dan macam mana kita ceritakan tadi kan, 313 orang secara logiknya tak boleh menang untuk nak melawan 1000 orang. Tapi sebab kita kena yakin, kita ada keyakinan kepada Allah SWT yang Allah ni adalah Tuhan kita kan. Dan Tuhan boleh buat apa-apa je kan. Dan kita kena meletakkan berharapan kita kepada Allah SWT kan, setelah kita berusaha kan. Yang mana Rasulullah SAW kita tengok kan, Rasulullah still lagi kan buat strategi kan, cari strategi macam mana strategi untuk perang kan. Dan tak lupa juga untuk berharap kepada Allah SWT kan. Itulah kita sebagai seorang Muslim kan, sebagai seorang mukmin yang kita perlu take note kan. Yang dalam usaha kita ni kan, Allah yang akan beri jaminan kepada kita sama ada kita menang ataupun kalah. Berapa banyak dalam kita tengok dalam sejarah-sejarah lain dan perang-perang lain yang mana yang banyak ni tak menjamin pun kemenangan kan. Kalau kita tengok dalam perang Hunain kan, mana Allah ada memberi teguran lah kepada orang Islam kan, yang mana bila ramai kamu merasakan kamu akan menang kan. Tapi Allah menguji lah kepada orang Islam. Dan itu satu benda yang kita perlu ambil kisah, ambil cakna kan. Yang Allah boleh je kan, boleh je beri kemenangan kepada kita as long as kita ni nak usaha lah kan. Dan kita jangan terlalu yakin sangat dengan apa yang kita buat, tapi kita meletakkan kepada Allah Taala kan. Tapi setelah kita berusaha lah. Tawakal tu adalah setelah kita berusaha. Bukan tawakal tu kita tak ada apa-apa usaha tapi kita terus bertawakal lah. Okay, so InsyaAllah kan,
itulah sedikit tentang perang Badar, yang mana perang ni kan, yang kita tahu perang yang pertama kan, perang yang menentukan sama ada Islam ni menang atau kalah kan. Dan kita tengok nanti lepas ni kan, perang-perang lain kan, contoh macam perang Uhud. Perang Uhud kan, yang mana diuji orang Islam ni atas sebab harta pula, atas sebab tak taat kepada Rasulullah SAW kan. Itu lah tentang perang Uhud lah. Okay. So kita kembali kepada perang Badar. Perang Badar kita tengok kepada ibrah kan. Ibrah kepada perang Badar ni. So yang pertama kan, adalah setiap perjuangan pasti diuji. Setiap perjuangan kita pasti diuji. Walaupun sekecil-kecil benda. Contoh macam kita ni nak berhijrah menjadi lebih baik. Contohnya kita nak baca Quran. Kita sebelum ni tak baca Quran. Kita nak target lah untuk bulan Ramadan ni aku nak suruh untuk baca Quran. Nak dapatkan 1 juzuk sehari ke, ataupun nak khatam dalam masa sebulan ke. Benda tu mungkin nampak simple bagi setengah orang, tapi dia orang yang nak berubah je, ataupun orang yang nak berhijrah je yang berasa betapa susahnya. Itu yang pertama kan. Mungkin kita nak baca Quran. Yang mungkin yang kedua kan, mungkin ada perempuan kan, mungkin sebelum ni dia bukanlah jenis yang menutup aurat dengan baik kan. Mungkin tudung pendek ke dan sebagainya kan. Tapi dia nak buat berhijrah kan. So pada pandangan orang kan, mungkin satu benda yang senang je, okey. Tak apa, cuba je buat dulu kan semua. Tapi kan, setiap benda tu kita je yang rasa kan, yang betapa susahnya kan untuk kita ni, untuk istiqamah dalam berhijrah ni. Okay. So ramai orang cakap berhijrah ni satu benda yang susah. Tapi sebenarnya berhijrah ni ada satu benda yang senang. Tapi istiqamah satu benda yang susah. Istiqamah sebab kita nak keep on konsisten dalam kita buat satu benda, satu lagi-lagi kebaikan, ada satu benda yang usaha kan. Tapi kita ambil ibrah daripada perang Badar ni, dan dalam masa sama dalam bulan Ramadan ni, untuk kita ni cubalah perbaiki diri kita kan. Bukanlah untuk pandangan orang lain, tapi untuk diri kita sendiri kan. Sebab kita buat insya-Allah kita niatkan kerana Allah Subhanahu taala kan. Setiap apa benda yang kita niat kerana Allah Subhanahu taala kan, akan memang insya-Allah berkesan kan. Rather than kita buat semata-mata kerana orang lain dan sebagainya. Okay. Itu yang pertama. Setiap perjuangan pasti diuji. Walaupun sekecil-kecil benda. So yang kedua, kita mesti ada mindset yang kita ni nak pertahankan Islam. Bukan agenda peribadi. Okay. So apa yang nak difokuskan pada point ni adalah yang mana kalau kita tengok masyarakat umat Islam zaman sekarang ni ramai berbilion-bilion. Tak ada berbilion-bilion tapi 1.6 bilion lah, satu lebih kurang kan. Mana boleh kata majoriti lah dalam dunia ni, dalam serata dunia ni. Tapi kita tengok kenapa umat Islam zaman sekarang ni dia lemah. Dia lemah kan. Macam buih-buih kat lautan kan. Buih banyak kan, tapi tak berguna pun. Tapi tak memberi manfaat pun. Sebab apa? Sebab mungkin kan kita ni Islam ataupun kita ni tak menghayati dengan lebih apa maksud aku ni menganut agama Islam, apa maksud aku ni lahir-lahir Islam, apa maksud aku ni apa maksud Islam bagi aku. Mungkin kan kita fikir okay, aku Islam just aku solat ataupun aku baca Quran, aku bersedekah, aku buat je apa benda aku nak buat semua tu kan, dan tak perlu berikan orang lain kan. Okay. So tu kita perlu check balik diri kita kan, sebab umat Islam ni kan, seperti mana Allah sebutkan dalam Al-Quran kan, innamal mu'minuna ikhwah faslihu baina akhawaykum. Yang mana maksud dia adalah umat Islam ni umat orang yang beriman ni adalah bersaudara kan. Maka kan perbaikilah antara kamu yang perbaikilah antara diri kamu kan. Okay. So apa yang nak relate dengan point ni kan, pertahankan Islam dan bukan agenda pribadi. Sometimes kita ni kan, kita ada ego kita ataupun kita ada rasa yang okay, mungkin aku ni lebih baik pada dia kan. So aku nak menjatuhkan dia ataupun aku ni tak nak tengok dia ni lebih baik pada aku dan sebagainya kan. Tu mungkin akan ada rasa sombong kepada kita. Ataupun mungkin kita rasa kan
yang kita ni dah lama menganut agama Islam kan, kita tengok mu'alaf tu kan, kita rasa macam oh dia ni mungkin kurang tahu tentang Islam. So bolehlah kita rasa macam pride atau proud kan. Dan mungkin kita akan rasa proud sebab kita ni orang Islam. So kita tengok orang kafir, okay, so, okay kau ni orang kafir kan, tak tahu lagi pasal Islam, kau tak tahu, kau bolehlah cakap macam-macam semua tu kan. Tapi kan, kita tengok kepada side kita kan, sebagai seorang Muslim, sebagai seorang mukmin kan, berapa jauh, berapa banyak yang kita ni dah perjuangkan dalam Islam, berapa banyak dah kita ni dah sumbang kepada Islam kan. Kita kena ada wawasan yang jauh, kita kena ada letak mindset yang kita ni perlu memberikan sesuatu kepada Islam. Kita tengok para sahabat dulu, generasi salafus soleh semua tu kan, dia memperjuangkan Islam kan, walaupun sekecil-kecil benda kan. Jangan kita fikir kan, menjaga Islam ni okay, kita pergi berperang ataupun kita pergi sebagai seorang pemimpin ke apa ke semua, kita melawat Israel ke sebagainya. Tu bolehlah kepada siapa yang ada jawatan ataupun siapa ada pangkat dan sebagainya, ada autoriti dia. Tapi kita as mungkin orang masyarakat biasa semua, apa yang kita boleh buat kan, mungkin kita boleh start dengan kita ni mula mendekatkan diri kepada Islam, mula membelajar kan, banyakkan membaca buku-buku yang berkaitan ilmiah tentang agama sebagainya, untuk kita mendalami lagi tentang agama kita. Sebab kalau kita tengok kan, golongan yang bukan Islam pun, diorang still baca buku tentang Islam kan. Bahkan diorang ni lebih mengkaji lagi tentang Islam dan mengkaji tentang Quran. So malu ada diri kita kalau kita ni masih lagi tak suka nak baca Quran ke kan. Tapi ambil peluang ni untuk kita baca Quran dalam bulan Ramadan ni, dilipat gandakan amalan kita ni, insyaAllah untuk kita sama-sama ni boleh lagi nak menunjukkan yang umat Islam ni boleh buat. Umat Islam ni hebat, boleh memperjuangkan kepada Islam. Sebab orang Yahudi kan, dia sentiasa akan memberi ideologi yang mana ideologi ni kita panggil dalam bahasa Arab ghazul fikr kan, perang ideologi yang mana diorang ni senang je, diorang tak perlu pun ada dalam buku dan cakap ni, tak perlu pun kita nak suruh diorang ni, orang Islam ni keluar daripada Islam. Tapi cukuplah dengan kita ni menjauhkan diorang ni daripada Quran. Bila kita ni jauh daripada Quran, insyaAllah syaitan yang akan jadi kita punya kawan karib. Okay. So mungkin ada yang pernah tahu kan pasal yang 4F dengan 4S. Okay. Ada tak siapa tahu pasal yang benda ni? 4F tu dengan 4S tu. Nak tanya lah. Ya, apa Yahudi bawa? Ada tak siapa yang tahu? 4F dengan 4S. Right? Song salah satu. Song sport. Facebook. Lagi satu S. Rasanya apa? Okay, tak apalah. Okay. Yang last sekali tu sex lah. Okay, F tu fun, female, food. Ada lagi satu. Fandom tu mungkin fashion kot. Tak tahulah sebab fashion buat dia juga. Okay, terima kasih. Aktif juga dekat chatbox ni. Okay, so itulah kan yang diorang bawa ni. Diorang mungkin kita nampak benda ni something yang biasa lah. Sebab yelah dalam TV pun ada, dalam YouTube pun ada, dalam Twitter, dalam Instagram sebagainya, banyak lah. So saya akan kupas sikit lah tentang 4F ni kan. So fun kan. So setiap daripada kita ni mesti akan sentiasa akan rasa okay, aku nakkan hiburan kan. Bila buka je TV atau buka je phone kita kan, kita mesti nak carikan hiburan. Mesti kita sentiasa nak cari hiburan lah. So to fun kan. Dan seperti yang kita tahu kan, budaya hedonisme ni budaya yang memang cari keseronokan je setiap benda kan. Setiap benda nak cari keseronokan. Tu adalah salah satu ideologi yang dibawa oleh Yahudi untuk menjauhkan orang Islam. Tak kira dia orang Islam je. So yang kedua kan, female ni yang mana banyak kalau kita tengok dalam iklan-iklan semua tentang kereta ke, tentang makanan, tapi mesti nak letak perempuan.
tu lah persoalan dia kan. Kenapa nak tak perempuan lah. Tapi perempuan dia bukannya tutup aurat semua tu kan. Dia memang pakaian tak patut syariah lah. Okay. Sengaja nak mengajak, target dia, aim dia orang Islam lah, tak ada orang lain lah. Dan yang ketiga adalah fashion kan. Fashion kita tengok kan. Fashion muslimah ke, fashion apa dan sebagainya kan. Tapi kan, kita kena sedar yang fashion yang Islam ajar ni mungkin berbeza lah dengan fashion-fashion yang kalau kita tengok konon-kononnya muslimah kat luar sana kan. Yang tudung tak berbeza syariat, okay, ketat dan sebagainya kan. Dan tu adalah sign of akhir zaman jugalah, yang mana perempuan ni kan, dia memakai kan, baju tapi seolah-olah macam telanjang je kan. Macam boleh bayang lah. Tak nak cerita pasal benda macam tu kan. Okay. So itu lah yang kedua tentang female kan. So yang ketiga yang ketiga fashion. Yang keempat tentang food. Food beramai kan. Bila mungkin food ni saya tak pasti sangat. Tapi mungkin food ni mungkin dia boleh cakap tentang pembaziran kot. Pembaziran yang kita ni mungkin suka makan ataupun kita ni selalu suka sangat lah makan sampai kan tak ingatkan benda lain kan. So mungkin itu pun benda yang diorang bawa kot. Minta maaf, tak tahu sangat. Oh, franchise franchise. Diorang bawa ni, diorang punya diorang punya makanan tu lah kan. So tak pasti sangat pasal ni. Okay, minta maaf. Okay. So saya akan teruskan dengan yang 4S. Yang mana? Oh, fast food. Fast food. Yang akan donate untuk diorang punya yang Israel dan sebagainya. Okay. Tu yang tentang food. Okay. So yang 4S song. Yang pertama song. Song banyak lah. Daripada kita mesti akan dengar lagu kan. So lagu-lagu kan daripada barat, daripada US sendiri kan. Banyak lagu diorang cerita tentang tentang diorang punya culture diorang, hedonism diorang, tentang konsert dan sebagainya. Okay. Tu one of the main reason kenapa kan pemuda-pemuda zaman sekarang ni dia suka sangat dengar, dia suka sangat dia addicted lah kan, dengar lagu-lagu kan. Sometimes ada lirik yang tak sesuai lah kan, dengan kita punya culture kita sebagai seorang Melayu dan sebagai seorang Muslimah. Tu benda-benda yang mungkin bagi majoriti sekarang ni benda biasa lah kan. Tapi kita kena tengok itu sebagai satu benda yang harm kan, yang menyebabkan umat Islam ni lagi jatuh lah. Sebab dia ni dah tak penting kan tak apa, yang penting aku nak seronok dan sebagainya. Okay. So yang kedua tentang seks lah, yang mana sebelum ni kecoh lah pasal Pornhub kan. Tentang statistik, Malaysia adalah tangga keempat, ranking keempat yang mana search COVID-19 dekat Pornhub kan. So kita boleh bayang kan, majoriti orang Malaysia adalah orang yang Islam kan. Orang Islam, dan siapa lagi kan, siapa lagi yang search ataupun tengok benda macam tu kan. Okay. So mestilah kan, majoritinya adalah orang Islam yang mungkin bukan saja-saja dia buka benda tu kan. Dan itu mungkin adalah salah satu benda biasa kan, bagi diorang ni untuk nak mengisi masa lapang dan sebagainya. Tapi insyaAllah kita doakan lah, semoga orang-orang macam ni ataupun kan, dalam bulan Ramadan ni kan, boleh lagi lah kan, berubah atau mengubah diri kita kan. Bukan setakat dalam bulan Ramadan je, tapi insyaAllah bulan Ramadan ni sebagai titik perubahan lah kita, turning point kita, untuk kita ni jadi lebih baik. Okay. So yang ketiga adalah sport memang kita tengok kan kat mak-mak kan, kita tengok kat kedai mamak semua kan, ramai tengok bola dan sebagainya kan, boleh berkumpul dengan kawan-kawan dia, biasa lelaki lah kan, tapi perempuan ada juga. Dia pergi kan, keluar kan, pergi lepak sampai 2-3 pagi sebagainya semua tu. Tapi kan tu bagi diorang kan, kalau lepak lama-lama tu benda biasa lah. Tapi bila nak macam lapangkan masa untuk pergi ke masjid ke, ataupun nak pergi ke majlis ilmu ke, tu mungkin satu benda yang berat lah. Mungkin dalam setengah jam pun satu benda yang berat kan. Tapi bila pasal sukan je kan, sampai boleh bergaduh lah sampai antara penyokong tim A kan, tim B kan, boleh gaduh juga lah. Tu benda yang bagi saya macam lawak gak lah, macam
setakat permainan pun dah boleh jadi gaduh macam tu kan. So apatah lagi kalau kita setakat nak, kita selalu membesarkan benda-benda yang kecil, so mungkin kita boleh jadi memperkecilkan benda-benda yang besar lah. So, contohnya macam Islam dihinakan dan sebagainya. Okay. So yang keempat adalah smoke. Smoke ni merokok. Dan sekarang ni ada vape sebenarnya. Dan ada orang cakap vape tu adalah untuk kita ni elak daripada smoking. Tapi smoke tu, vape tu adalah satu another level yang mana yang boleh lagi menyebabkan ketagihan yang melampau lah, untuk nikotin dan sebagainya. Tapi kita tengok majoriti orang Islam juga yang isap rokok. Yang mana ada juga fatwa yang mengatakan haram ataupun fatwa yang mengatakan makruh dan sebagainya. Tapi tengok daripada sudut kesihatan dan tengok kepada sudut kewangan, memang dia akan merugikan kita sendiri lah, diri sendiri. Okay, so itulah yang mana 4F dengan 4S ni. Okay, so itu panjang lah cerita tentang nak pentadkan Islam dan bukan agenda peribadi. Okay. So yang ketiga, so mungkin ni yang kedua last lah kot. Yang ketiga, so yang ketiga adalah kita kena taati pemimpin kita. Kita kena taat. Contoh kan, dalam Malaysia kan, kita ada Perdana Menteri kita kan, kita kena taat kan, as long as dia suruh kita buat benda baik kan. Contoh, stay dalam rumah kan, stay at home kan, dalam time PKP ni. So stay lah. So apa yang kita boleh buat dalam time PKP ni kan, time kita duduk dalam rumah ni, sebenarnya banyak benda kan. Lagi-lagi kan, dalam bulan Ramadan ni boleh lah kita tingkatkan kita punya amalan kita, ibadah kita, lagi-lagi dengan family kita kan. Mungkin kita boleh kan share tentang family kita, tentang agama kita, tentang Islam dan sebagainya. Lepas tu boleh kita buat tadarus kan. Kita boleh tengok apa-apalah kan yang berkaitan dengan Islam kan. Dan apa-apa yang kita boleh buat as long as ia menepati syarak dan boleh menambah iman kita sekeluarga kan. Okay, so itu yang kedua last. Okay, so yang last sekali adalah berbaik sangka kepada Allah SWT. Okay. So yang point yang last sekali ni kan, kita boleh tengok dalam surah kedua ayat 216 yang mana Allah kata ni tentang ayat perang lah. Tapi yang kita yang saya nak highlight ni adalah yang mana boleh jadi apa benda yang kita suka tapi buruk untuk kita, dan boleh jadi apa benda yang kita tak suka baik untuk kita. So dalam fasa kita, fasa COVID ni kan, kita mungkin ada yang tak suka duduk kat rumah, mungkin ada yang tak suka nak stay lama-lama dalam rumah, tapi yakinlah, carilah hikmah sebanyak-banyaknya dan syukurilah apa yang kita ada dekat dalam hidup kita ni kan. Mungkin kita duduk dalam rumah tapi kita boleh lagi makan, kita boleh lagi berbuka puasa, boleh bersahur. Tapi kita tengok orang-orang yang lain yang mungkin kurang bernasib baik kan, yang mana diorang mungkin buka puasa pun tak tahu buka ke tak, sebab diorang memang setiap hari puasa kan, mungkin tak ada makanan dan sebagainya. Okay. So jadi bolehlah kita ni ambil iktibar daripada kisah ni kan, daripada perang Badar ni kan. So kita kena nampakkan yang kalau cerita pasal perang kan, kita kena fikir lebih jauh lagi kan, apa yang boleh kita sumbang kepada Islam, apa yang boleh memberi efek kepada hidup kita untuk jadi lebih baik kan. Bukan sekadar kita ni fikir perang, okay, sejarah, okay, benda yang dah habis, benda yang lah perang macam tu setakat ni. Tapi kita kena fikir lebih jauh lagi kan, sebab kita orang Islam kan, dan kita nak, insyaAllah kita nak mengatasi orang Yahudi dan insyaAllah kita akan menang kan. Sebab yelah, Islam akan menang kan. Tapi adakah kita bersama orang-orang yang menang? Tu kita tak tahulah. So insyaAllah mungkin tu saja daripada saya. So minta maaf atas segala kekurangan ataupun apa-apalah. Segala baik datang daripada Allah SWT dan segala yang buruk daripada diri sendiri.